الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت هجنا إذا شئت سهلا. Yang saya hormati Tuan Furusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jangkauan pentadbiran masjid, terus-terusnya kepada tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala bagi peluang untuk kita sama-sama menerusi kuliah maghrib kita di malam ni. Dan malam ni insya-Allah kita sambung kitab Said Alawi As-Saqaf. Kita tengok apa kata beliau dalam buku beliau Ilmu dan Adab Mempelajarinya. Jadi tuan-tuan, kita berhenti di mana gitu ya? Tuan-tuan ada ingat kita berhenti kat mana? Saya tak ingat kena banyak tempat sangat. Tak ingat. Ada kat mana? Tak ada siapa ingat? Tak ada. Ya. Oh, kalau tak ada siapa ingat tak apalah. Kita tengok di muka surat 8 Kelebihan ilmu. Kita tengok di situ kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu adalah semulia-mulia permata. Ilmu adalah semulia-mulia permata. Kita di atas dunia ni dak permata lah yang menjadi satu perkara yang sangat kita impikan permata. Cantik memang permata ni cantik. Kalau permata Rusia hijau. Kalau permata Iran biru dak kita tengok. Afghanistan pula permata dia merah. Dia 5 dia. Setiap negara ada permata tersendiri. Dan permata sangat mahal nilainya. Namun ilmu adalah semulia-mulia permata. Tapi ilmu mahal lagi. Allahu Akbar. Ilmu lebih mulia daripada permata lagi. Itulah ilmu. Sebab itulah Islam mewajibkan kita belajar. Kerana Islam nak supaya kita elok, ibadat kita elok, solat kita elok, maka disuruh kita belajar ilmu. Cuba kita tak wajib belajar. Tak elok, solat kita letak pungkang, tak ada ilmu, bagaimana kita nak beribadat kepada Allah? Maka itulah kelebihan agama Islam. Masya Allah. Dia fardu, dia mewajibkan belajar. Sama ada orang lelaki dan perempuan, sama. Wajib belajar. Kalau tak belajar bagaimana nak cantik ibadat? Hati nak cantik bagaimana kalau tak belajar tasawuf? Kita dengan mengenal Allah bagaimana kalau tak belajar usuluddin? Kita nak tahu hukum-hukum ibadat kepada Allah bagaimana kalau kita tak belajar fiqh? Allah ni penting sekali. Sebab itulah kata Syekh Alawi, ilmu adalah semulia permata. Allahu Akbar. Itulah kita pun sama juga di dunia ni. Permata adalah semulia-mulia. Kita tengoklah dalam pergaulan kita pun. Orang ada ilmu lain. Di kategori lain. Kalau kerja pun gaji lain kerana ada ilmu. Kadang-kadang tok guru mengajar pun. Bila nampak anak murid pandai, ambil buat menatu cepat-cepat. Kerana ilmu. Kerana ilmu. Padahal menatu dengan anaknya comel. Anaknya bukan main comel. Menatu tak seberapa. Tapi kerana ilmu. Nak ilmu. Bagi kahwin dengan anak. Senang-senang. Itulah kerana ilmu. Mulianya ilmu. Dan kita pun sama. Kalau ada ilmu sikit. Duduk kampung. Ni lebay kampung. Lebay juga. Kerana ilmu. Tu mulia ilmu. Lepas tu akak jadi tak imam. Lepas tu jadilah juru nikah. Ada ilmu sikit
Tapi kalau ada ilmu sekadar maktab perguruan, jadi cikgu. Nah, kalau ilmu sampai peringkat PhD, tu jadi pensyarah pula. Nah, maka begitulah ilmu. Nah, kita zaman dulu, nah, kalau nak balik Mesir, kerana cari anak dah. Nah, kerana ilmu, nak ke ilmu tu. Nah, nak balik ke Baghdad, Iraq tu, cari anak. Kamai. Kerana mulianya ilmu tu dah. Allah sebab itulah Maha Syamil agama Islam ni, dia mewajibkan kita ni belajar. Comel ibadat kita. Hak tak comel tu malah nak mengaji. Tu tak ada arah dia malah. Nak makan hubak apa, penada apa, tak boleh ke? Tak jadi dia malah ni, dia tak jadi dia. Malah belajar, malah. Duk berasa ibadat molek. Nak molek gano ni tak mengaji. Ya, duk berasa tak apa dah ni, duk belajar dulu-dulu. Boleh buat tak jadi, ilmu kita kena belajar. Maka sebab itulah Allahu Akbar. Comelnya ayat yang pertama lah diturunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ayat pertama suruh kita belajar. Suruh kita mencari ilmu, suruh kita menuntut ilmu. Tapi sayang, tak berapa kita tengok orang tak berapa nak belajar. Kita pergi mana-mana masjid pun tengok jumlah rumah dengan hak di atas semayang tu dah kurang dah. Banding hak dengan kuliah juga. Banyak balik duduk di rumah. Waktu maghrib balik baca berita, tengok berita, buat isyak datang. Allah. Kita tak tahu, kata kita tu rugi maknanya. Kita tak tahu, kata kita tak pandai tengok benda, menilai. Berita tu berita, balik tengok berita. Tapi ilmu ni penting. Kita tak rasa kata nilai ilmu ni. Tak rasa. Allah ni rugilah. Sangat rugi sekali. Dan mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Ilmu mempunyai kelebihan yang tidak terhingga ilmu. Masya Allah, ilmu ni lah. Kelebihan tak terhingga. Kelebihan dia berbagai-bagai kerana orang ada ilmu. Kalau kita tengok, seorang tu, dia pernah tolak isteri dia, pernah cerai isteri dia. Bila dia cerai isteri dia, memang macam nak gila kan, dia menyesal. Cerai isteri dia. Dia macam nak gila, dia rasa Allah. Remah dah buat dah, anak pun dah elok dah, belajar. Bagi cerai isteri. Dia rasa satu perbuatan dia menyesal sekali. Maka isteri dia kata, bang, habis dah lah. Bang talak 3 dah ni, habis dah kita. Tak ada dah lah, dia talak 3 ni, habis dah lah bang. Maka dia pun saya tak pasti 3 ke berapa saya tolak. Saya rasa tak 3 ni. Dia rasa. Akhirnya berjumpa seorang ada ilmu, seorang ustaz. Tanya, macam mana tuan tolak tu? Tuan ingat ke tolak yang ke berapa? Dia kata, saya terlupa lah. Tak tahu nak kata tolak ke berapa. Kalau lupa, tak apalah. Dikira macam tak ada apa-apa lah. Dah terlupa kan buat gana. Dah tak ada apa lah. Tak ada tolak, tak ada berlaku tolak lah. Kalau tolak semula, Allah dia seronoknya. Ini ilmu menyegarkan orang. Ilmu menyebabkan orang tu jadi gembira. Sebab itulah ilmu ni mempunyai kelebihan yang tidak terhingga ilmu ni. Masya Allah. Justru tidak ilmu itu mesti diamalkan. Jika tidak diamalkan, maka akan jadilah ilmu itu seperti debu yang bertaburan, yang tidak mempunyai manfaat lagi. Tapi ilmu ni kita kena beramal dengan dia. Tapi kalau kita tidak beramal, seperti debu yang bertaburan, tak ada manfaat apa. Debu manfaat apa? Ilmu dah kita duk dengar amal dak, duk belajar saja tak jadi.
Maka sebab itulah ilmu ni kita kena praktis, kita kena buat apa yang kita belajar. Kalau kita tak buat kan seperti debu lah, seperti debu yang bertaburan. Debu apa manfaat? Tak ada manfaat apa. Ilmu pun sama lah kalau tak ada beramal dengan ilmu. Ilmu tengok perenggan kedua bawah tu tuan-tuan. Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Ini kata Syekh Alawi. Dia kata ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Mana ilmu ni tak ubah seperti pokok kayu. Manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Mana dua-dua tu. Ilmu sebagai pokok kayu. Ibadat sebagai buahan daripada pokok kayu. Kedua-dua tu penting. Tapi nak ada buah, nak ada pokok dulu. Tak boleh jadi. Tiba-tiba ada buah, tak ada pokok. Tak boleh jadi. Dia kena ada pokok dulu. Kalau pokok subur, buahnya cantik. Lepas tu kita didik, kita belah pokok jadi elok. Kita tanam, kita jaga betul-betul. Pokoknya subur, maka keluarnya buah juga. Allah cantik. Subur juga. Maka kedua-dua ni antara ilmu dan ibadat, dua benda yang tak boleh berpisah antara satu sama lain. Ilmu dengan buahan dengan pokok, mana boleh pisah? Tak boleh nak pisah antara dua tu. Maka sebab itulah pokok lebih mulia dari buah sebab ia adalah asal dan terdahulu daripada buah. Pokok mulia daripada buah sebab asal ada buah tu kerana pokok. Cuba tak ada pokok, mana ada buah? Tak ada. Mulia mana buah dengan pokok? Pokok lah sebab pokok dulu. Pokok dulu. Bila pokok ada, adanya buah. Mana mulia? Mulia pokok lah, ada pokok dulu. Tu dia dah. Allah, kita ni kak, ya Allah. Macam kita ni duk makan wak epa dah. Wak epa, wak anggur, pokok tak ada. Wak epa, tak kenal pokok epa pun, tapi duk makan wak epa. Kita duk makan buah, pokok tak ada. Tapi pokok tu ada, tak ada di sini pun ada di negara Eropah Barat. Ada di sana. Tak boleh jadi buah apple tiba-tiba tak ada pokok buah kita. Tak boleh jadi. Dia kena ada pokoknya. Saya pernah tengok dah pokok apple waktu saya berada di Maghribi dulu. Waktu saya di Maghribi dulu, saya sewa rumah dalam seorang rumah yang kerja istana raja. Saya sewa rumah. Rumah dia besar. Pagar keliling. Dalam pagar tu dia buat rumah kecil. Saya sewa rumah dia. Dia kerja istana. Dia ambil benih-benih yang tanam di istana. Dia balik. Wah, apa istana besar dia balik tanam. Saya tengok pokok dia, besar. Dia tanam buah tin. Hak istana, buah dia besar. Hak istana Raja Maghribi. Buah dia besar. Hak raja. Masya Allah, besarnya. Lepas tu dia buah oren. Hak benih raja tanam aja balik tanam di rumah dia. Oren besar, buah besar. Mana itulah dia kerja istana dan saya sewa rumah dia. Biasanya lepas Isyak dia keluar. Dia semang lah. Dia bercakap. Dia orang tua dah, nak pencen dah. Dia kerja istana. Lepas tu dia kadang-kadang lepas Isyak dia ajak saya keluar, jalan. Kadang-kadang bila malam-malam dia sepi yang mai duduk rumah saya, duduk cakap. Al-Hajj, saya panggil Al-Hajj. Al-Hajj Maimun, dia nama Haji Maimun, dia nama Al-Hajj Maimun. Tak tahulah ada lagi sekarang ni. Masa tu pun dah tua dah. Al-Hajj Maimun. Masya Allah, kalau musim buah, buah tin.
Kena sebiji kenyang. Besar. Dah istana. Nak ceritanya tuan-tuan, semua buah tu ada pokok belakang. Tak ada yang tak ada pokok. Maka nak cerita bahawa ilmu sebagai pokok. Buahan itulah sebagai ibadat. Sebab itulah kita nak beribadat, kena belajar. Ilmu sebagai imam, ibadat sebagai makmun. Sebab tu kita kena belajar ilmu, barulah kita buat ibadat. Ilmu sebagai iman. Imam dengan makmum. Imam duduk dulu, imam duduk kemudian. Namun yang bermanfaat ialah buahnya. Itulah dia kata, yang bermanfaat daripada pokok tu buah. Pokok tu mulia. Yang manfaat daripada pokok tu buah. Kita pun kalau tanam pokok tak buah, nak tebang lalu. Pokok jering nak tebang lalu, tak buah. Apa tak ada manfaat. Manfaat ilmu itu bila kita jadikan ibadat. Manfaat pokok tu bila berbuah. Manfaat lah. Justru seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara, ilmu dan ibadat. Itu kadar dan bahagiannya. Dengan itu, seorang itu kena memiliki dua perkara. Jangan tinggal dua perkara ni, tuan-tuan. Jangan tinggal. Walaupun sibuk nak buat apa pun, jangan tinggal dua perkara ni. Sibuk nak berniaga, sibuk nak buat kerja apa, jangan lupa. Buatlah nak buat apa, tapi jangan tinggal dua perkara ni. Pertama, ilmu, iaitu ilmu pengetahuan. Mana ilmu, kita mencari ilmu, kita duduk di mana-mana ada majlis ilmu, Allah SWT, ketenangan kita. Nak cari tenang apa lagi ni? Kita mencari harta tak sama dengan kita mencari ilmu. Ilmu ni tenang, kita mencari ilmu. Masya Allah. Dan kita ni kalau bab cari ilmu ni, dia panggil rihlah li talabil ilmi. Rihlah untuk mencari ilmu. Iaitu berpindah-berpindah. Macam kita lah. Kita pergi Mesir, kita pergi buat doktor di Mesir, kita buat doktor di Sudan. Kita belajar. Lepas tu orang dia pula sekarang ni, orang dia pula, orang Mesir pula datang belajar kat Malaysia pula. Terbalik. Sekarang ni orang Libya banyak. Kalau saya jadi pensyarah di USIM dulu, ramai orang Libya buat doktor kat USIM. Buat doktor. Saya pernah jadi pemeriksa dalam. Seorang Saudi buat doktor di USIM. Buku dia tebal tu dia menulis. Risalah doktorah dia panggil tulis. Masya Allah. Sekarang ni kita buat orang dia, buat doktor. Balik pergi kerja tempat dia. Dulu orang kita buat doktor dah. Dan ni dia buat tempat kita doktor. Masya Allah. Inilah. Di usaha kita ni pun kita menawar bagi beasiswa kepada pelajar Uganda. Sekarang ni pelajar Uganda, tapi bukan pengajar Islam lah. Dia buat bahagian pengurusan. Jadi 6 orang pelajar Uganda, Yusah tanggung beasiswa dia. Mana tak kena bayar, Yusah bagi tiket hidup sini, Yusah bagi beasiswa dia. Untuk nak promosi. Satu hari bila orang dia tamat balik di sana, orang dia pun datang belajar di sini lagi masa depan. Tu inisiatif Yusah untuk nak menarik orang-orang Afrika untuk datang tempat kita ni. Tempat buat PhD sekarang ni tempat kita. Orang boleh PhD balik pergi kerja tempat dia, naik nama Malaysia. Itulah sekarang ni dunia berbeza dah. Sebab itulah kita, dia panggil menuntut ilmu ni, dia berpindah. Rihlah li talabil ilmi. Berpindah. Seperti zaman dulu. Ada zaman dulu ni ada seorang. Dia nak belajar ilmu, tapi dia pergi melancong. Maksudnya di sanalah dia akan cuba merisik di mana tempat yang sesuai untuk belajar ilmu.
Dia orang ni pertama kali dia pergi di Yaman. Dia tengok Yaman. Dia kata tak jadi Yaman. Dia pergi ke Syam, pergi ke Syria. Dia tengok, kurang. Lepas tu dia sampailah di Baghdad di Iraq. Bila dia sampai di Baghdad, dia masuk dalam sebuah kedai roti. Kemudian dia order roti, nak makan roti di situ. Tuan roti kata, okey, tunggu sekejap nanti saya buatkan roti. Jadi di tengah-tengah tu tukar roti tu tengah-tengah dia buat roti, dia bercakap bab fiqh dengan pembeli roti. Orang yang nak beli roti dengan tukang buat roti tu, dia bercakap, dia bincang bab fiqh. Allah. Bab fiqh dia bincang. Fiqh, cakap fiqh. Jadi orang yang nak menuntut ilmu, yang nak makan roti tadi, dia pun dia kata, tinggi ilmu di Baghdad ni. Tukang roti boleh bercakap bab ilmu. Fiqh. Tukang roti. Lepas tu orang alim, jauh lagi lah. Ni orang biasa, orang tukang buat roti bercakap ilmu fiqh, pandai. Ke akhir dia kata di sinilah Baghdad lah tempat dia menuntut ilmu. Akhir dia pun pilih Baghdad, Iraq lah tempat dia menuntut ilmu. Dia pun belajar di Iraq menuntut ilmu. Kerana orang di sana menunjuk pandainya ilmunya itu. Allah. Jadi tuan-tuan, kita tengok sikit lagi. Justru seorang itu hendaklah memperolehi ilmu pengetahuan, amal. Dua perkara. Dua perkara hendaklah memperolehi dari dua perkara, ilmu dan ibadat, iaitu kadar dan bahagiannya. Mana ilmu dan ibadat. Ilmu kena belajar, ibadat kita buat. Ngam selalu. Ilmu kita belajar dan ibadat pun kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah kalau kita boleh. Ilmu dan ibadat, itulah kita nak. Dan kita mencari ilmu dan ibadat ni tenang tak? Relax, Allah, tenang, ketenangan Tuhan bagi kita mencari ilmu. Dan tuan-tuan boleh datang tak menuntut ilmu, masya-Allah. Allah bagi as-sakinah. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, Allah bagi as-sakinah. Apa makna sakinah? Ketenangan Allah bagi. Bila kita menuntut ilmu ni, Allah bagi ketenangan. As-sakinah wal wiqar, ketenangan. Bila kita balik rumah nanti, Allah kita rasa tenang. Lepas tu kita tidur mengakhiri malam kita. Subuh besok tu kita pun bangun pagi. Masya-Allah, sedap. Kita rasa ringan badan. Itulah menuntut ilmu ni, masya-Allah, Tuhan bagi kelebihan. Lepas tu tuan-tuan, jangan ibadat saja. Ibadat rajin. Lepas maghrib tu balik selalu. Kuliah ada di maghrib pun tak dengar dah, balik. Isyak datang balik. Rajin betul ibadat. Tapi sayang tuan-tuan, kita tak menuntut ilmu. Tak menuntut ilmu tu sayang. Menuntut ilmu tu lah yang menjadikan kita bertambah iman. Bila kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah seorang itu hendaklah memiliki 4 perkara, kata Syekh Alawi. Seorang tu kena miliki 4 perkara. Kalau boleh 4 perkara ni, Allah, comel. Seorang itu. Pertama, ilmu pengetahuan. Seperti mana kita tengok tadi, iaitu pertama hendaklah kita mempelajari ilmu pengetahuan. Kita memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua, amal. Ibadat. Mana ibadat? Ilmu dan amal. Ketiga, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, ikhlas ni. Inilah kita pun risau. Berikhlas kepada Allah Ta'ala. Kalau tak ikhlas, tak ada apa ibadat kita, Tuhan tak terima. Kerana Tuhan menerima ibadat kita tu, Allah tengok kepada hati keikhlasan kita. Kalau hati tak ada ikhlas, Tuhan tak terima. Keikhlasan tu penting. Ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah Allah tengok kita hati ni. Allah tengok hati kita ni.
Kalau Allah tengok rupa, kita kalah dengan orang Pakistan. Orang Kashmir hidung panjang. Orang Kashmir ni hidung dia panjang. Nah, mata biru. Kalau Allah tengok rupa kita pas belakang nak masuk syurga. Nah. Orang Sepanyol pula, kulit dia dah licin, putih. Alhamdulillah. Allah tengok hati. Allah tengok hati. Kalau rupa macam kita ni, hidung pun tak banyak, sikit ya hidung. Warna kulit pun kelabu. Tak bersinar kulit seperti orang Sepanyol, orang Itali dak. Tapi Tuhan tengok hati. Kalau hati molek, masuk syurga. Inilah. Alhamdulillah Allah tengok hati kita. Sebab tu nak ikhlas. Kita ibadat kepada Allah Ta'ala. Nak kepada Allah, bukan kerana lain. Tak. Kerana Allah. Datang jauh-jauh ke masjid ni. Kerana Allah, bukan kerana lain. Kerana Allah. Ini kita nak, tuan-tuan. Allahu Akbar. Inilah yang kita nak. Bukan kerana lain ibadat. Hanya kerana Allah. Allah semata-mata. Tak ada kerana lain. Walaupun kita kita ibadat sedikit ataupun banyak, tujuan kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok syarah dia di bawah. Seorang hamba itu hendaklah mengetahui terlebih dahulu jalan untuk menuju ke mana-mana destinasi. Jika tidak, ia tidak dapat berjalan dengan baik kerana tidak menampak atau buta. Itulah pertama kali orang tu kena tahu destinasi dan nak ke mana. Tu nak kepada ilmu. Lepas ni kita ke mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Inilah makna kita sedar bahawa kita akan kembali kepada Allah bagaimanapun. Kita sedar, kita tahu destinasi kita ke mana. Kita bukan di dunia ni tempat kita. Kita hanya dunia ni sementara. Dah tanam durian musangking pun akan tinggal juga satu hari. Sekadar kita nak melakukan, nak bakti dengan bumi Allah. Tanam musangking, tanam durian hitam, tanam labu. Sebenarnya kita akan tinggal di satu hari. Kita akan tinggal menuju kepada Allah juga satu hari. Itulah sebenarnya kita kena tahu destinasi yang kita akan menuju, akan pergi. Jika tidak, ia tidak dapat berjalan dengan baik kerana tidak nampak atau buta. Kalau dia tak tahu destinasi, maka dia seolah buta. Buta dalam perjalanan dia nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia lalai. Dia datang di dunia, dia lalai kepada Allah. Lalai. Dia tak. Allah, inilah akhir dia meninggal dunia dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan, kita nak supaya kita ni dapat berjalan dengan baik kerana tidak nampak atau buta. Kalau tak ada ilmu, kita tak berjalan dengan baik kalau kita tak ada ilmu. Kerana ilmu lah yang akan membimbing kita. Kita tahu bahawa dunia ni bukan tempat selama-lamanya. Kita tahu dunia ni tempat sementara untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah diibaratkan seorang yang tidak ada ilmu pengetahuan. Inilah ibarat orang yang tak ada ilmu. Dia buta. Tak tahu dia duduk dunia. Lepas ni dia ke mana. Dia tak tahu Allah. Cukup rugi sekali. Kedua, beramal dengan ilmu pengetahuan itu. Kedua, beramal dengan ilmu pengetahuan itu. Jika ia tidak beramal dengan ilmu pengetahuannya, jadilah ia tersekat dari penerimaan amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kena beramal dengan ilmu. Mana kita beramal tanpa ilmu ni, Allah tidak terima. Ibadat kita menjadi tersekat-sekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Kenapa tuan-tuan ibadat kita jadi tersekat bila kita tak belajar ilmu? Sebab bila kita tak belajar, ibadat kita tak elok. Bila tak elok, tak menjadi tersekat-sekat. Maknanya Tuhan tak boleh terima amal ibadat kita dengan sebab kita lakukan dengan tanpa ilmu pengetahuan. Sebab itulah kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah bersabda bahawa sedikit ilmu tetapi diamalkan lebih baik daripada beramal tanpa ilmu sekalipun banyak. Mana sedikit kita beramal tapi kita beramal dengan ilmu lebih baik daripada kita beramal banyak tanpa ilmu. Buat amal tu kok bajing lah, tak belajar ilmu tak nak belajar. Ni satu masalah. Allahu Akbar. Sebab itulah kita nak supaya kita belajar baru kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni kita sendiri yang tahu dalam hati kita. Ikhlas kita kepada Allah Taala. Kitalah yang tahu. Kita tak tahu sejauh manakah hati orang lain, tapi hati kita tahu sejauh manakah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas. Jadilah ia tersekat dari ketiga, ikhlas dalam beramal. Jika tidak ikhlas dalam amal, maka rugilah Allah. Mereka kalau tidak ikhlas dalam beramal, maka rugilah kalau tak ada ikhlas dalam beramal. Tak ada ikhlas buat ibadat, tidak ikhlas kerana Allah. Gotong royong tidak ikhlas kerana Allah. Buat kerana malu kepada tok tua kampung, malu kepada penghulu. Bukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita buat tanpa ikhlas kepada Allah Taala, maka rugilah, kata Syekh Alawi, rugi je. Kita ada buat ibadat banyak tapi akhirnya kita tidak ada ikhlas kepada Allah. Rugilah, rugi. Tak ada apa. Allah inilah kita tak nak rugi. Dan tuan-tuan tengok seterusnya. Kemudian seorang itu hendaklah sentiasa takut dan menghindar dari kemaksiatan. Jika tidak, ia akan merasa ujub atau hairan kepada diri sendiri. Ini kerana setiap amalan itu dinilai dari segi kesudahan atau khatimahnya, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kesudahan pekerjaannya sama ada baik atau buruk. Itulah maknanya kita kena takut kepada Allah Ta'ala. Sebab takut kepada Allah Ta'ala tu jadi hati kita tak jadi ujub. Kan kita ni kadang-kadang ujub, berasa megah bila kita merasa lebih pada orang. Berasa ujub lah. Kita merasa lebih, orang lain tak datang belajar, kita belajar. Berasa lebih halu. Orang lain malah, kita ya rajin. Itulah syaitan. Dia masuk nak selit kat situ. Itulah syaitan ya. Allahu Akbar. Sebab itulah kita kena ada takwa kepada Allah. Astaghfirullah. Bila perasaan mari macam tu, astaghfirullah. Kita ucap astaghfirullah cepat-cepat. Astaghfirullah. Itulah sebab ujub ni perasaan kita akan timbul ujub. Akan timbul ujub. Bila kita hitung. Bila kita hitung tengok kita ni orang yang pandai ni. Tu ujub. Ujub ni syok kepada diri sendiri. Merasa diri hebat, merasa diri pandai. Dia tak banding dengan orang pun, dia tak banding dengan orang. Takabur ni dia banding tak? Dia banding kereta dia dengan kereta orang, kereta dia lebih. Jadi takabur, besar diri, kereta saya hebat. Tu takabur. Tapi ni yang ujub ni sendiri-sendiri dia duduk, tak seorang-seorang. Aku ni hebat juga.
boleh buat remuh pandai, jadi tukang remuh dah. Pandai pada orang, orang tak berapa pandai, saya ni pandai. Itu kita dah mula ujub dah. Saya ni hebat juga, rajin datang solat. Dah subuh Jumaat pagi-pagi. Orang lain mana datang? Tak datang. Nah, aku ni datang. Kena cepat-cepat kita istighfar kepada Allah. Kerana tu syaitan dah. Astagfirullah, syaitan mula masuk nak iti kita. Nah. Ini kerana setiap amalan itu dinilai dari segi kesudahan atau khatimahnya, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kesudahan pekerjaannya sama ada baik atau buruk. Kerana Allah Ta'ala menilai kita ni, Allah menilai di hujung kita, ibadat kita di hujung umur kita tu, Allah menilai kat situ. Kalau Allah nilai sekarang ni, orang nampak rajin belakang lah. Nah, tapi Allah nilai di hujung. Maksudnya bila umur kita dekat-dekat nak meninggal dunia, ada setengah juga Allah rajin buat ibadat kepada Allah, rajinnya. Nah, siapa masuk meninggal dalam tandah. Nah, kita tak tahu hujung kita. Hujung kita tak tahu. Itulah yang kita nak jaga hujung kita. Kesudahan hujung kita kita jaga supaya kita mati dalam iman, supaya kita mati dalam kebaikan, supaya kita mati dalam keberkatan Allah, keredaan Allah dan sebagainya. Nah, inilah dinamakan kita ni kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut. Jadi bila-bila maksiat tu kita terus, bila kita terasa hebat juga saya, astagfirullah, dan kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan segera kita bertaubat. Dan hairan kepada diri sendiri sama. Ini kerana setiap amalan itu dinilai dari segi kesudahan. Kesudahan saat inilah. Itulah kita takut kesudahan kita bagaimana. Tak ada seorang pun yang tahu kesudahan yang baik. Kita tak tahu. Allah tak tahu. Kesudahan kita bagaimana, kita tak tahu. Maka itulah kita takut kesudahan kita. Sebab itulah kesudahan itulah seorang pun tak tahu bagaimana kesudahan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesudahan diri kita pun tak tahu. Kesudahan Allah. Kadang-kadang kita tengok kesudahan orang baik bila dia rasa nak meninggal dunia. Bila dia rasa dia nak meninggal dunia, dia suruh isteri dia pasang orang mengaji dalam Quran, rekod tape recorder pasal CD, dia dengar orang baca Quran, akhirnya meninggal dunia. Itulah pada penghujung yang baik. Orang yang mendapat penghujung yang baik macam itulah. Dia dengar sekejap orang mengaji, lepas tu dia pun kembali kepada mana hujung dia baik. Hujung dia baik. Khatimahnya baik. Kita nak minta dengan Allah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirlah kami dengan husnul khatimah. Akhirlah dengan husnul khatimah. Tapi tak banyak yang Allah bagi. Tak banyak. Maka itulah tuan-tuan, kita harap kebaikan yang kita lakukan ni boleh menjadikan kita meninggal dunia dengan husnul khatimah. Kita nak hujung kita tu baik, hujung baik. Bila mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mati. Kita nak yang tu. Kita mati pula kalau boleh mati malam Jumaat. Kita nak, ya Allah, lepas saya kubur mati malam Jumaat. Tapi jarang kita tengok dah. Kadang kita tengok orang yang duk minta kepada Allah, ya Allah, mintalah aku ni mati malam Jumaat. Tak mati malam Jumaat, dia mati malam Selasa. Ada juga orang yang tak minta kepada Allah, serahlah kepada Allah, tahu malam Jumaat, mati malam Jumaat. Ni husnul khatimah, kesudahan yang baik. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita nak sangat kesudahan yang baik.
Allahu Akbar, kesudahan yang baik ni kita mati dengan keadaan husnul khatimah. Ya. Lepas tu ini kerana setiap amalan itu dinilai dari segi kesudahan. Kesudahan dah. Baik, kita tengok paragraf di bawah tu dalam buku Nash' al-A'lam, Syekh Al-Allamah. Setakat itulah dulu dah tuan-tuan. Tuan-tuan tolong ingat tuan-tuan tolong ingat, tolong tanda insya-Allah. Kita sampai di dalam buku Nash' al-A'lam, Syekh Al-Allamah Mufti Yaman Said Muhammad bin Ahmad. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, kesimpulan daripada ilmu yang kita belajar ni, nampak ilmu nilai mahanya ilmu ni. Dan pula tuan-tuan, kita dapat lihat juga di sini ilmu mulianya ibarat seperti pokok. Ilmu sebagai pokok. Buah itulah sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu malah tuan-tuan, kita sama-sama buat ibadat dengan elok, dengan harapan kita dapat menerima ganjaran baik Allah di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna laka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wassallallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.